Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan kepada semua. Okey, saya ada masalah mikrofon. Hopefully dengar. Okey. Right, so kita nak review counter. Ini adalah spinner GBS Momentum untuk hari Jumaat. So counter-counter yang buat momentum pada hari Jumaat dijangkakan akan membuat kenaikan dalam seminggu dua ni jugalah. Selalunya senarai daripada hari Jumaat tu dia continue lah. Okey, kalau tak naik Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat dalam masa 2 minggu. Okey. HT Padu, PMH Holding, Jiparos, Pestec, Epicon, Avalanche, Edetek, TechBase, Cloudpond, Masin, Dialog, JCY, Perdana, Signprop, Tenko, Notion, Data, Ecover, Axiata, MBSB, KPJ, SIM, SP Setia, SCG, BHD, YBS, Inari. So, boleh pilihlah mana-mana counter ni. Cari kat Malaysia Business tu. Dari segi, apa dia punya income pun semua tu lah. Tak habis-habis saya. Ni. Cari kat Malaysia Stock Business ni. Ni. Ambil lah counter tu. Letak search dia, tengok dia punya ni. Dia punya QR report dia. Lepas tu tengok news. Okay, tengok news. Then tengok apa ni macam-macam ni. Lepas tu tengok, contoh lah kita pilih counter apa Avalanche Avalanche. Okay, Avalanche. So Avalanche tu tengok sini dia dalam sektor property, sub sektor dia pun property juga. Okay, so kita tengok dia punya QR dia. Untung, okay, cantik. QR untung. Lepas tu tengok news. Ada apa-apa yang menarik tak? Ni RHB kata dia akan continue uptrend. Lepas tu yang ni 21 Februari ada dia nak buat projek dengan projek 1.4 bilion in GDP. So adalah good news kan. Dia ada projek yang dia nak buat. Saya tu je tak best pula pakai ni. Saya pakai mic daripada earphone. Kan jauh tu. Hopefully dengar lah. Okay, lepas tu sekejap kita try keluarkan volume. Mungkin ada bagi kesan. Hopefully boleh dengar dengan jelas. Alright. So pilih dari segi harga ke kan. Katakan ni senarai ada berapa 32. So pilih yang hijau. Ada news, catalyst yang menarik. Lepas tu pilih harga ke kan. Dari segi harga jangan murah sangat. Dan kalau mahal mungkin kita tak mampu nak beli ke. Okay, katalah ada modal 3,000, 5,000. Mungkin kita nak harga dalam 30 sen, 40 sen kan. Macam tu. So tengoklah harga yang agak-agak macam. Ni Avalanche okey lah. Edetek, TechBase. Maksudnya range harga yang kita rasa kita mampu beli banyak sikit lot dia. Nak kata 100 lot lah kan selalunya. Okay. Kalau macam mampu, belilah counter yang macam 60 sen, 50 sen ke atas. Kan? Itu antara macam mana kita daripada banyak-banyak counter yang keluar daripada screener momentum tu, nak pilih untuk kita. So, kita sesuaikan dengan modal kita. Dan dari segi catalyst, dari segi QR ke, ataupun juga teknik yang sesuai dengan kita lah. Kan? Contoh, saya nak tunjuk sekarang ni adalah ni contoh counter yang breakout 52 week high ataupun all time high lah. Tapi saya tak tunjuk banyak. Saya tak sempat nak copy paste lagi. Ini semua daripada channel Telegram Game Borak Saham. Okay. Ni contoh Avalanche ni 27 bulan 2 saya post. Saya tunggu dia breakout BO 305. So EP kita adalah 310 lah. Maksudnya pada 27 bulan tu dah boleh masuk. Dalam keadaan dia breakout tu kita kena tahu risiko kita. Contoh sini saya tak dalam 6% lah. So keuntungan mungkin kita nak
12%. Kalau 2 kali ganda. Rugi sanggup tanggung 1. Kalau nak untung 2. So katalah rugi 6%. So keuntungan kita nak dalam 12%. Okay. So sekarang dia baru je breakout. Dan pada hari Jumaat dan kita expect dia akan buat kenaikan lagi lah. Dia breakout lagi. Sebab yang ni masa kita EP tu 310 maksudnya dia bermain dia naik sekejap lepas kita masuk 310 tu. Okay. Dia breakout kan. Breakout 305 kita masuk 310. Ya, okay, dia macam ada macam maksudnya dia dalam keadaan tak berapa rancak lagi lah. Dia macam consolidate sekejap naik macam ni naik sampai 325 turun balik. Maksudnya dia kalau masuk yang breakout macam ni untuk kita kira macam swing lah sebab kita ada target kita 1:2. So kita dah letak tadi risk kita 6% tu kat sini. So kita nak untung dalam 20%. So sekarang dia baru naik 325. Sampai bila dia nak capai tu tak tahu. Boleh jadi cepat, boleh jadi macam Jiparos laju. Dia naik, kita tunggu lama tiba-tiba dia naik 4%. So mungkin seminggu, 2 minggu, sebulan. So kita tahu. Tapi selagi dia tak kena stop loss kita, counter tu valid. Entry kita valid. Ini kena berbalik pada kita tahap kesabaran kita lah. Sebab kita guna daily. Daily ni memang bukan untuk kita nak cepat-cepat. Kalau kata hari ni kita beli dengan pakai time frame daily, iaitu sama dengan orang yang swing trader dan position trader. Position trader dia memang dah ada tunggu harga tertentu, target tertentu, ataupun dia dah guna trailing stop lah. Swing trader pun lebih kurang. Tapi swing trader dia kadang tak ada harga yang betul-betul dia tunggu nak entry within this range. Maksudnya dia breakout ke apa, kalau kita masuk dan kita nak swing dalam, kita ada target lah, swing 2 minggu, swing sebulan. Position trader dia selagi tak hit dia punya target dia, dekat mana dia nak turun, dekat mana dia nak TP, so dia layan je lah. Dia ada target-target dia lah. Bagi saya lah, ikut apa kefahaman saya. So lebih kurang. So katalah kita ni nak swing, okey, cantik sangat guna daily. Tapi kalau kita ni jenis yang intraday nak cepat, selalu kita guna 15 minit dan ke bawah lah, 5 minit, 15 minit macam tu. Sebab kita nak cepat. Cuma yang saya share sekarang ni daily. Andai katalah daily kita masuk dan terus naik, selalunya orang yang intraday dia nak dalam 2 bit, 3 bit macam tu je, 5% macam tu je kan. 3 ke 5%, tak target banyak. So kita masuk tu maksudnya kalau kita masuk 3, dia breakout dekat area sini kita masuk. So mungkin dalam masa seminggu baru dia naik. So counter ni bukanlah pilihan dia lah. Andai kita masuk baru dekat hari Jumaat, katalah kita berbeli, berperasan lah counter ni breakout dekat 305, 310 kita masuk. Yes, within sehari dah untung banyak. Maksudnya dah untung bukan kata 3 bit, dah lebih kan. Maksudnya bukan 3-5% saja kita dah lebih. Itu ikut atas rezeki. Tapi counter yang kita kaji ni bukanlah untuk intraday sebenarnya. Ya. Itu dia saya nak cerita. Nanti target beli hari ni, naik hari ni. Itu kalau naik hari ni tu rezeki. Selalunya dia perlu tunggulah. Contoh macam ni. Kita beli 5/3 hari Selasa. Hari Selasa yang ni time frame 1 hour. Time frame 1 hour expect dia lebih cepat bergerak. Saya punya expectation dia lebih cepat bergerak sebab time frame lebih kecil, lebih cepat dia berlaku. Time frame lebih besar, maksudnya jangka masa panjang lah yang diperlukan untuk dia capai target-target kita. Okay, ni dekat 1 hour kita tunggu breakout 480. Okay, apa yang berlaku seterusnya? Dia breakout macam ni. Kalau breakout yang ni kita penting letak balik itu punya risk and reward. Kalau kata risk and reward hari, setiap hari kita untuk intraday adalah 5%. Maksudnya 1:1 tau kalau intraday ataupun kita ni jenis fast in fast out. 5% risiko rugi, 5% target kita. Maksudnya 1-1. Kalau orang yang swing 1-2, 1-3 macam tu kan. Okay. Position trader dia mungkin follow by trailing stop kan. Tak sampai dia punya target. Okay. So kita yang buat intraday ke apa, kalau katalah hit stop loss kita, so kena keluar. Walaupun counter dalam swing dia masih valid. Swing tak ada apa masalah lagi. Dia belum lagi kena kita punya stop loss 6%, 5% ataupun kita punya stop loss 10% kan. Selalu orang swing dia punya cut loss label tu jauh lah. Jangan sampai 10%. Kalau kita rugi 10%, kita tak cut loss.
Kita biar lagi dia akan jadi rugi 15%, 20%, 25%. Lepas tu kita dah akan jadi malas nak cut loss dah sebab kita dah rugi banyak. Okay. Bila makin rugi, kita tengok dia dah jadi downtrend. Tak jadi dah breakout. Mungkin ini dah sampai dia punya wave 3. Contohlah dia dah sampai wave 3. Bye-bye dia pergi tutup balik gap bawah kan nanya. Sebab itulah kena ada stop loss tu. Kepentingan stop loss, cut loss, kepentingan trading plan. Kenapa kena letak juga risiko rugi? Sebab memang boleh rugi. Sebenarnya ceritanya masuk saham memang rugi tu kena nombor satu dulu. Bukan untung tu. Memang kita bermain dengan risiko. Saham ni risiko. Bukan saham tu untung. Saham tu risiko kita dapat atasi dulu baru kita dapat untung. Macam tu. So jangan duk mengelak dengan risiko lah. Andai kata dah jadi, kita punya ni, target kita memang nak 20% dan kita sanggup loss 10%. Then when it hit you 10% loss, you kena cabut keluar. Okay. Dia reversal balik. Contohlah ni. Ini katalah ni dah 10%. Ni bukanlah 10%. Nak katanya kalau ni dah hit sampai 10%. Contohlah kan. Lepas tu dia reversal. Ini baru boleh balik. Maksudnya kita terpaksa keluar. Kalau kita dah kenal kita punya stop loss tu ataupun cut loss level kita, kena keluar. Apa beza stop loss dengan cut loss? Cut loss tu kita dalam rugi dan kita terpaksa bayar kerugian kita tu. So terpaksa lah menanggung. Contoh kita masuk 5,000. Kita loss 1,000. So kita terpaksa cut loss 1,000 tu. So kita gone 1,000 kita tu. Tapi stop loss tu boleh jadi macam ni. Kita masuk 5,000. Kita tengah untung. Kita tengok untung 1,000. So kita dah jadi 6,000 lah. Daripada modal 5,000 dah jadi 6,000. Lepas tu kita pakai trailing stop. Contohlah kita pasang trailing stop. Kita dah untung 1,500. Stop loss kita bila kita dah rugi 500. Stop loss tu kita dah kada untung. Tapi bila dia patah balik, dia turun, kita akan kena hit stop loss kita. Stop loss kita tu mungkin kita follow dia 5%, 6% daripada harga semasa. Contoh 60% kita follow berapa 5% daripada 60% tu. Contohlah. So kita follow. Dia patah balik. Dia dah tengah naik rancak. Kita tak dapat harga yang dia tengah rancak atas tu kalau dia patah balik. So kita akan contoh kita dah untung 1,500. Tapi kita tak tipi lah kat atas tu. Tengok dia patah balik. Tinggallah untung kita 1,000 saja. Kena stop loss kita. Itu yang dipanggil stop loss. Daripada untung yang kita mungkin lebih besar. Dia berkurang sebab kena hit stop loss kita. Okay. Sebab kita follow kita follow pakai trailing stop tu lah. Hit stop loss tu dalam keadaan untung lah. Kalau cut loss tu memang kita rugi. Kita dalam keadaan rugi, dia pullback ke, dia buat retracement ke, even uptrend, dalam keadaan uptrend dia ada berlaku penurunan ke. Macam ni uptrend tapi dia ada berlaku penurunan. So kena stop loss kita. Macam ni kita beli 480, kita masuk 485. Esoknya kan, contohlah kita masuk dia breakout ni, kita pun masuk 485. Esoknya dia turun 480 balik. So kita rugilah 1 bit. Okey. Lepas tu lusa tak naik-naik. Contohlah ini adalah ikut hari. Lusa tak naik. Tulat tak naik. Maksudnya dapat hari. Contoh sekarang ni kira hour, maksudnya 4 jam baru. Maksud jam kelima baru dia naik. Kalau ikut daily yang hari kelima baru dia naik. Kalau orang tak sabar dia akan keluar. Contoh juga orang yang intraday tak sabar. Contoh dia beli 485. Lepas tu tunggu sejam jatuh harga jadi 480. Rugi 1 bit. Lepas tu dia tunggu pula sampai petang lah. Contoh sampai petang. Kedua setengah tak nampak orang beli pun. Macam tak naik pun. Okey, tunggu ketiga tak naik. Keempat tak naik. Contoh lah. Tengok. Kita pun yang jenis tak sabar keluar sebab nampak kaunter lain lebih rancak kan. Contohlah HT Padu tengah rancak ke apa pun kaunter tengah rancak, BDB kan. Kita pun terancam dan kita keluar. Pak dia naik. Sebab 1 bit tu risiko terlampau kecil untuk kita buat sebagai stop loss ataupun cut loss. Selalu orang kalau intraday pun 3 bit ataupun 5%. 5% memang dalam 3 bit lah saya rasa. Dalam 3 bit juga. Kalau 1 bit tu you follow macam breakout 1 bit, senang sangat dia nak patah balik tu. Okey, cerita ni dia memang untuk orang yang swing dia memang tak kena ambil balik lah. Kalau dia masuk 485, dia memang dalam keadaan sampai sekarang masih swing. Dia dah untung berapa banyak lah. Okey, nanti kita tengok keuntungannya. Okey, kalau masuk 485, okey, 6 hari bulan. Ini 6 bulan. Bukan. Sorry. Nanti kita akan tengok kat chart.
Maksudnya dia kena sampai hari Jumaat tu dia masih hold tau. Sebab apa? Sebab dia masuk 485. Okay. Bagi orang yang masuk breakout 52 week high pula, dia akan masuk dalam mungkin 550. So dia masih dalam keadaan untung sebab dia naik sampai 620. So 620 tu adakah dia dapat? Tak Kalau orang yang follow pakai trading stock, dia tak dapat lah 620 tu TP. Tapi dia sedang follow lagi sebab tak kena stop loss dia lagi. Okay. Macam tu lah orang yang trader, orang yang trade ni, dia kena faham betul-betul dia masuk tu sebab apa. Sebab tu saya kena tanya, masuk sebab apa, bila masuk. Okay. Macam mana kita punya plan sebenarnya? Maksudnya kita nak intraday ke dia, nak BTSD ke dia, adakah kita ni nak swing berapa lama, ataupun kita nak target macam risk and reward. Ada orang guna time frame, dia nak swing 2 minggu. Kalau rasa kena target dia, kenalah 10% ke 20%. Tapi kalau dalam masa 2 minggu tu jangan dapat 8%. Okey, tak apalah untuk 8% walaupun tak sampai target dia 15% ke 20%. Tapi dia ada dah time frame dia, 2 minggu je dia nak tunggu. So kena keluar lah. So kena tanya diri sendiri. Dia tak boleh, okey lagi tak counter ni? Dia tak akan berlaku macam tu. Kalau kita dah memang plan daripada awal nak masuk tu, tahu sebab apa, dekat mana nak tipis, bila nak masuk, bila nak keluar. Macam mana boleh tanya? Kat mana, ni nak keluar lagi ke, boleh hold lagi ke, apa ke? Tak boleh. Tak boleh. Macam tak logik tanya soalan tu. Kenapa mula-mula masuk? Sebab tu penting kena tahu sebab apa masuk, kat mana nak keluar. Dia tak akan berlaku. Okey lagi tak counter ni? Kenapa masuk? Kenapa tanya kat orang lain kenapa okey tak okey? Kita sendiri yang pilih counter tu kan. Kita yang guna duit kita, bukan orang lain. Macam orang lain boleh buat review. Tapi ada kata tak kena dengan orang tu. Tiba-tiba dia naik ataupun turun tak sama dengan orang tu punya kajian. Nak marah orang tu ke? Yang loss kita, yang untung pun kita juga kan. Tak ada kena-mena pun dengan orang tu. Macam sekarang saya duk kata counter ni ada potensi lagi. Kalau dia break up lagi 620, dia naik lagi. Dia ingat break up 620 sampai situ je tak naik-naik. Macam mana? Macam mana? Sebab tu kita kena ada, okay, kalau dia break up, kita akan follow lagi 5%, 6% contoh. Ataupun dah sampai dah target kita. 10%, 20%. Okay, aku dah TP dekat 650 contoh. Ataupun aku dah TP dekat 625. Itu je target aku, 625. Ataupun sekarang dah memang capai target tu, keluar. Aku dah tak tengok GFRS ni. Ataupun yang masuk Friday rules, dia dah break up 52 week high ke apa benda ke, hari Isnin dia untung dia keluar, settle. Ataupun tak, hari Isnin tak bergerak sangat, hari Selasa dia keluar, cabut, bye, tak payah fikir dah. Kena tahu kita ni trader apa. Alright. Okay, seterusnya dia sekarang ni saya nak cerita yang breakout ni memang kebanyakan menjadilah. Dengan sebab dia breakout tu dia ada momentum. Syarat dia counter kena uptrend. Uptrend tu maksudnya dia uptrend dalam masa sebulan. Dia dalam sebulan ni dia duduk naik je. So uptrend lah. Lepas tu uptrend masa 3 bulan. Dalam masa 3 bulan duk nampak dia naik je. Turun-turun tu biasa turun sikit. Tapi kalau kita buat garisan tu, dia garisan menaik macam ni dia menaik. So kita kata consider dia sebagai counter uptrend. Lagi boleh tengok EMA kan. EMA 20 ke 20 tu lebih kurang macam sebulan. Ataupun yang orang suka guna 50 maksudnya dalam 50 hari. 50 hari kita trade sebulan, kita trade berapa? 20 hari kan. So 50 hari tu dalam 12 setengah macam tu kita kira dalam 3 bulan. Dan seterusnya lah. Kalau 100 maksudnya 6 bulan. Kalau 200 dia akan jadi setahun. Sebab tu orang kata 200. Ya, sebab kalau 200 dalam setahun dia kan tu uptrend. Sebab tu orang suka. Maksud dia kukuh tu dalam setahunan tu dia memang tengah menaik. Counternya uptrend. Counternya downtrend dia duduk di bawah 200. Dia duduk bawah 100. Dia duduk bawah 50. Dia duduk pula bawah 20. Dia duduk pula bawah 10. Maksudnya tahunan dia tengah menurun. 6 bulan dia tengah menurun. 3 bulan dia tengah menurun. Sebulan dia tengah menurun. Dalam masa 2 minggu dia tengah duk turun. Dalam masa seminggu dia tengah duk turun. Kenapa beli counter tu? Kenapa beli counter tu? Melainkan anda ada ilmu Elliott wave. Habis dah wave dia tak akan turun dah. Sampai situ je. Bersama orang selalu kata dia apa ni? Alamak. Confluent. Dia confluent. Dia dah sampai dia punya
demand area dia sampai pula dengan Elliott wave dia ngam-ngam Fibonacci ngam sampai kat situ je dia punya retracement. Lepas tu apa lagi? Supply demand, Fibo retracement, ada apa lagi dia capai? Dia tercapai harga paling rendah dia pernah pergi. Okey, katalah itu dah sampai dah, betul. Nampak pada hari Jumaat tu ada orang last minute nampak ada orang beli. Ada potensi sikit mungkin dia nak start nak reversal. Lepas tu saya pun ambil counter tu. Walaupun dia kat dalam downtrend. Tapi ilmu dah bijaksana gila lah. Orang yang beli dekat dalam downtrend ni orang tu terlampau bijak, terlampau pakar ataupun dah praktis mungkin dah 5 tahun dia asyik untung counter downtrend. Kalau tak memang tak logik you masuk counter downtrend. Macam mana nak naik counter tu memang dia memang sentiasa trend dia menurun. Faham tak? Seminggu menurun, 2 minggu menurun, sebulan tengah duk turun. 3 bulan tengah nak turun, 6 bulan tengah nak turun, setahun tengah nak turun. Duk beli buat apa? Kalau patut kena marah memang kena marah sebenarnya. Anda merugikan duit anda sendiri kan. Melabur kepada counter yang memang kita nampak terang-terangan dia tak ada trend. Kita melawan trend. Kita ni hebat sangat ke nak lawan trend tu. Kalau kita jerung duit berjuta-juta bilion. Ya mungkin hari ni kita masuk 1 juta. Minggu depan kita masuk 1 juta. Orang nampak counter ni ada something lah. Banyaknya orang beli. Padahal kita lah nak beli kan. Sebab kita jerung. Lepas tu push pun lagi orang lain kali ikut lah. Nampak macam banyak masuk kalau tak kena tangkap dengan SC lah. Manipulate harga kan. Yang jerung-jerung nak buat tu mungkin dia ada banyak grup besar-besar. Kita tak tahulah. Tapi ada yang manipulate harga tu kan. Tu dia pun punya geng dia tu kita tak tahu. Ni kita duduk seorang-seorang macam dengan duit pun entah 100,000 kali duduk ingat kaya macam dah ada 10 bilion. Tak jadi apa weh. Tak jadi apa counter tu. Elakkanlah counter downtrend. Orang nak kata, dah memang ada sifu-sifu semua nak kata beli counter uptrend. Kenapa degil? Masuklah kelas bayar berapa ratus ribu pun tetap orang nak suruh uptrend. Ataupun dia buat reversal. Kenapa reversal tu macam counter tu buat higher high, higher low, beli kat higher low tu lah. Memang nampak macam dia downtrend. Tapi dalam overall trend, dia sekarang dalam keadaan uptrend. Cuma dia pull back. Yang tu mungkinlah sifu suruh beli. Lain-lain dia mesti uptrend lah. Siapa duk suruh beli yang kau tahu gedek-gedek kat bawah tu. Kalau kecuali banyak duit benar ataupun you ada ilmu yang sangat tinggi, dah praktis bertahun-tahun berkurun. Kalau tak janganlah. Langsung mai tanya kita. Lagi macam BDB ni 2922 kita tengok dia yang ni line warna purple tu dia adalah SMA 200 lah. Okay, SMA 200. SMA 200 tu apa tadi saya bagi tahu? Ya. Dia dah breakout tahunan dia. Harga tahunan dia dekat sini. So dia dah breakout harga setahun. Dia dah nak buat permulaan trend yang baru menaik. Sebelum ni dia keadaan downtrend. Setahun dia downtrend. Inilah masanya pada 29.2 dia mula dengan spike volume ni. Ni volume ni. Spike. Breakout dengan volume. Dia bagi tahu aku nak naik. Aku dah mula nak naik. Aku dah cari momentum nak naik. Sebab itulah dipanggil GBS momentum. Masuk dalam screener momentum tu bukan main-main. Study lah. Ada sebab dia breakout tu. Tengok breakout. Setahun. Lepas kita tengok semua dia punya indikator yang trend following ni. Sebulan, 2 bulan. Sebulan, 3 bulan kan. Saya guna sebulan, 3 bulan. 2 minggu, seminggu kan. So harga ni semua telah dipecahkan. Mungkin kata dalam keadaan seminggu dia tengah cuba buat trend. Dalam sebulan dia cuba buat trend. Dalam 3 bulan dia cuba buat trend. Dalam 6 bulan dia cuba buat trend. Setahun dia sedang buat trend baru. So apa cerita dia? Adakah dia terus naik pada hari tu? Hari Jumaat tu juga? Tak. Tak pun kan. Kita tengok dia naik bila? Hari Jumaat dia macam pace benda yang sama je ni. And show pula. Nak kena ni. Saya dah buat slide dah. Tak apa. Kita tunjuk kat sini. Slide kita terganggu pula. Okay. So 325. Kita masuk 3 berapa tadi? 3 breakout tadi asal. Saya tengok balik. Kat saya slide ada. Awak nak tunjuk tak ada tau. Okay, 28 sen, 285. Okay, 285 dia breakout 285 30 sen. Okay, area sini kan.
area sini dia break up. Kenapa Jiparos pula ni? Ini 285 macam ni. 30 sen ke area sini kita beli. Adakah dia naik? Dia tak naik. Hari Jumaat beli. Hari ni hari Isnin, Selasa. Ni okey ni. Ini Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Maksudnya okey. Ni dia duduk macam main-main. Naik tak naik, naik tak naik, naik tak naik. Maksudnya orang intraday keceperuk lah. Dia naik lah sekejap hari tu juga hari Jumaat tu. Tapi esoknya macam tak ada hala tuju je. Masa Isnin tak ada hala tuju. Selasa okey nampak naik sikit. Kan? Kenapa saya punya ni yang titik ni dia tak dikira pula. Oh Jumaat juga tu. Daily betul ke time zone ni? Busak. Betul lah. Okay. Maksudnya hari Khamis baru start naik lah. Okay. Saya nak tengok berapa persen dia. Nak tengok berapa persen dia naik. Dia punya tu 285 kan. 285 SMA 200. Okay. Katalah kita masuk 290. 290 baru entry. Katalah area sini ada 90 mana-mana ni. Okey tu baru 8%. Katalah kita nak 10%. 10% maksudnya hari Jumaat. Tetaplah seminggu lah. Seminggu kena hold baru dapat kita punya target. Siapa yang tengah duk follow tak kena hit 5% 10% dia akan follow. Itu yang sampai dapat 100% semua tu. Sebab dia follow. Lagi satu orang yang Elite Wave lah, dia ada target kenaikan 161.80 kan. Kenaikan wave 3 kan. Kenaikan wave 1 apa semua tu. Mungkinlah dia target 100% and above. Apa semua tu lah. Okay. Tapi yang biasa-biasa selalu target dalam 20%, 30% macam tu je lah. Biasanya, kebiasaannya. Ataupun orang yang trailing stock, barulah dia dapat setakat mana yang paling tinggi dia pergi, mungkin dia akan kurang sikit dalam 6%. Maksudnya kalau dia pergi dalam 60%, dia akan dapat 54% je lah. Sebab dia patah balik 6% kan kena cut loss dia, stop loss dia. Tapi dia untung banyak lah dia compare dengan orang dah ada target. Kalau orang yang ada target masuk 290, dia nak 10%, dia dah keluar dah hari Jumaat main. Kalau orang yang target 20%, ngam keluar juga hari Jumaat main. Yang masuk hari Jumaat sebelum Jumaat baru ni dah keluar. Orang yang target 30%, dia akan hold lagi lah. Tak tahulah, mungkin sampai hujung tahun, sampai raya ni ke, tak tahu. Ataupun kalau cepat minggu depan dah naik. Tak tahu dia nak naik bila lagi. So ini orang-orang swing dia dah ada target dia. Yang duk follow pakai trailing stock tu, yang tu dia akan dapat lebih banyak daripada orang yang ada target 20%, 10% dan 30%. Cumanya lagi lama you ada dalam counter tu, lagi berisiko lah you nak mengalami kerugian. Sebab itu tak tahu tiba-tiba dia kena campak turun. Lagi berisiko you, lagi lama you duduk dalam tu, lagi berisiko you. Sebab tu orang tu ada selalu dia letak target 10%, 20%, 30%. Dah dapat, buy. Dia tak nak duduk lama-lama counter tu sebab lagi berisiko kan. Lagi lama duduk, lagilah macam mana, tak tenang kecuali sentiasa ada good news. Maksudnya kita tahu counter tu projek dia bukan dalam tahun ni saja-saja rumor saja. Memang kita tahu counter tu company tu kukuh gila. Dia punya income dia, apa benda QR dia sentiasa duk positif elok. Kita tahu dia ni projek dia sama pula dengan trend sekarang. Sektor yang tengah duk trending tahun ni, contohlah kata yang tengah duk trending katalah property kan. Lepas tu kena pula dengan kata kita. Contoh pula nanti tengah trending dalam masa 6 bulan tu trending dia plantation ke apakah, ataupun besi ke contoh. Memang dalam lagi 6 bulan akan datang ataupun tahun depan dijangka ke besi akan melambung-lambung contoh. So kita kena dengan kantor kita duduk tu dalam keadaan sektor tengah duk trending sepanjang tahun. So okey lah kan. Macam sektor hartanah perumahan construction duk daripada tahun lepas kan. So orang yang duduk dalam tu dia lebih rasa selesa lah untuk dia hold sampai 120%, 100%, 300%. Dia duk risau apa kan. Dia maybe follow 10%, maybe dia follow ikut SMA 50 kan. Kalau dia dah terlampau untuk counter after dia memang di atas
MA50 dan pullback selalu nak kena pun sampai dia bocor 20, dia cari 50 dan selalu rebound dekat 50. So mungkin orang yang dapat beratus persen tu dia punya reference point dia dekat MA50 ataupun EMA50. So selagi tak bocor EMA50 dia, dia layan je. Tu boleh jadi dia dapat beratus persen. Ini cerita dia orang yang ada confident lama lah, yang dah ada ada orang tu experience dalam trading dan swing ataupun position trading ke apa benda ke ni. Dia dah biasa dah dapat beratus persen, itu tak apa. Dia nak duduk lama-lama dalam tu. Yang kebiasaannya adalah lebih baik kita cukup jangan tamat-tamat 30% ke 30% keluar. Jangan duk biar berlapuk lama sampai 6-3 bulan. Kejap dah dapat 50%, tinggal 10% balik, dah rugi. Dah sampai 30% jadi 5% balik. Dah sampai 35% jadi 5% balik ataupun tengok rugi. Takkah merugikan diri sendiri dan merugikan masa dan merugikan duit. Okey, lagi counter Epicon. Tapi dia mau tu ni, saya nak counter yang mungkin akan bergerak minggu depan. Contoh macam GFM. Contoh counter macam GFM. Dia dah break up 52 week high. So katalah hari Jumaat main, ada orang yang break up 52 week high, hari Jumaat dia beli, lepas tu tiba-tiba tengok tutup merah. Break up ni yang warna orange dot tu, so tu 52 week high dia, so 305. So selalu kita beli, apa disarankan nak confirm betul ke dia ni naik ke dia touch 305 dia turun. So kita tunggulah betul-betul lepas 305 tu jadi dia berpatah pergi dekat tempat beratur buy. Kan dekat kita punya market depth CDS, engkau CDS kita tu, market depth kita, asalnya 305 duk belah kanan kan. Orang tengah duk jual. 300 tu dekat orang tengah beli kan. 30 sen orang tengah beli, 30 sen setengah tu orang tengah jual. Tapi dia patah balik. Dia berpatah. Kedudukan berpatah. 305 tu mai duduk dekat tempat orang tengah best buy. Yang best sell dah jadi 310. So kita cakap okey, confirm lah ni. Dia dah betul-betul dah beli. Lepas kita pun belilah dekat 310 tu. Kata 310 tu dah dekat nak habis lah kan. So kita pun beli. Nak confirm lah ni. Dah naik dah ni. Tengok. Elok kita nak beli dekat nak habis 310 tu. Dekat best sell tu dah nak habis kan. Kita pun beli. Tengok begitulah. Elok kita beli. Dia nak habis. Pak orang pergi top up tinggi balik. Jadi tebal balik dekat 310. 310 tebal. Tengok orang dah start jual pula dekat 305 yang tadi tu. Yang dia duduk kat best buy tadi. Orang pergi jual kat situ. Jual. 305 berpatah balik pergi dekat best sell. So maksudnya kena siapa nak queue best buy sekarang 30 sen balik. So kita macam alamak tersilap masuk. Bukan tersilap masuk sebab tadi dia memang confirm dah dia dah break up tadi tu. So tak salah pun masuk. Dan macam biasa tahu kita punya risk kita. Nombor 1 risk kita nak tanggung berapa nak tanggung, 5% ke 6%. Okay, 6%. Okay, 6% maksudnya dia kalau dia jatuh sampai melebihi separuh candle. Sini kan ada support, nampak tak candle ni duk bersentuh banyak kali kat sini. Ni 1, 2, 3 kali tu. Okay, kita tahu dekat harga 290 ada support. Okay, mungkin dia turun sampai sini baru dia start naik lagi. So kita punya stop loss dekat akan rugi. Katalah dia turun, kita akan rugi 6%. Adakah kita salah masuk? Tak salah. Kita masuk sebab dia break up dan betul dia break up. Bukan break up tipu, bukan touch 305 batu jatuh. Tak. Dia pergi sampai 310. Malah dia pergi sampai 315. Tu tang mana yang salahnya kita masuk 310? Tak salah. Tak salah. Sebab tu kena tahu sebab apa masuk. Bukan kata alamak masuk-masuk rugi. Memang kita masuk berisiko rugi pun. Tapi betul ke tidak kita masuk tu? Betul kita masuk tu. Kalau rugi pun, kalau katalah rugi sehari, 2 hari, 3 hari, tapi tak kena kita punya cut loss, tetap kita masuk tu betul. Nanti dia naik hari Jumaat. Contoh minggu depan Jumaat tu baru naik. Itulah lah kita untung. So salah ke kita masuk 310 tu? What if kita masuk 310 terus dia pacak hari tu juga. Hari semalam juga dia pacak.
kita dalam keuntungan lah. Sebab kita tak tahu dia nak naik hari tu. Kalau saya boleh tahu lagi sejam dia naik, saya akan tunggu ngam-ngam lagi 1 minit dia nak naik, saya baru beli. Beli all in. Semua modal saya dah masuk. Sebab saya tahu dia akan naik. Kita ada sekarang ni, saham ni, kita tak tahu dia nak naik. Walaupun kita bijaksana kaji apa benda sekalipun, memang aspek aku naik pun macam ni, so confirm naik. Tengok tak naik. Sebab kita bukan kita punya, kita operator apa semua yang nak run counter tu bukan kita. Cerita dia bukan kita. Walaupun cerdik mana kita ke pengalaman sampai 300 tahun dah. Menipu lah kan. Maksudnya pengalaman sungguh-sungguh ni. 30 tahun dah. Umur kata sekarang umur Tara Mahathir. Dah trade daripada 21 tahun. So pengalaman memang kau-kau lah. Selalu beli break up memang confirm naik. Hari tu juga naik. Tengok tak naik. Nak cerita macam tu lah. Hamba pengalaman beratus tahun pun tetap tak tahu dia nak naik. Kecuali memang termasuk kita ni adalah orang operator yang kontrol harga tu lah. Okay. So cerita dia tak ada masalah ni. Kita nampak dia ada potensi sebab dia break up. Cuma yang orang selalu takut beli kat atas ni bukan apa. Selalu dia buat ekor panjang, toncet panjang. Which is kita belajar technical analysis, candlestick pattern. Shooting star dia akan jatuh kan. Ni macam ni. Contoh ni Pak jatuh, ni pak jatuh. So kita takut berlaku benda yang sama. Sebab itulah perlunya ada stop loss kat mana. Andai kata dia stop loss, terkena stop loss, kita nak macam mana? Memang kita beli buy on breakout. Kenalah. Tapi counter lain untung tak tadi? Saya tengok ada berapa banyak satu ni counter-counter yang ni kan, yang ada buat kajian TDM, IFKN, Stigadam, Power West, SPCT Ateta, SK Press, Itabitek, KUB, MBSB, Tenko, Arsawi, Epicon, JCY. Apa ni counter yang kita kaji tadi, Avalan, VDB kan. Banyak je yang naik. Maksud nak kata banyak je yang naik. Banyak je yang naik. Banyak breakout. Sebab tu kena konsisten dan confident lah. Dengan dia dah memang decide daripada awal dia nak pilih teknik buy on breakout. Kalau tak dia akan bercelaru. Alamak, tengah rugi dah tak maulah ni. Sedangkan orang dah buat buy on breakout 52 week high ni dah bukan kita yang baru berjumpa. Memang buku-buku Tok Guru mana pun dah memang buy on breakout 52 week high tu dah berlapuk ni. Kalau ikut siapa nama dia ni, Hafiz Tokyo tu. Bila zaman Tok Gaduk mana lagi? Zaman Tok Gaduk lah pergi tengok Hafiz Tokyo punya tu. Zaman Tok Gaduk dia, tapi dia 52 high on Friday lah dia beli. Ceritanya tak kisah 52 high hari berlaku pada hari apa pun. Kalau dia nak break out itu, beli je lah hari tu. Hari apa-apa je lah kan. Cuma 52 high on Friday tu selalunya kita jual hari Isnin. So tak payah tunggu lama lah Isnin ataupun Selasa. Target pun 5% je pun. Kan? So senang lah. Bukan kita target sampai 10%, 20%. Yang ni kita target more tau. Breakout dan kita nak ride the trend tu. Sampai dia bend. Trend is your friend until it bend. When it bend lah maksudnya. Trend tu, trend uptrend ni adalah kawan kita. Sampailah dia mengkhianati kita dengan membengkok ke bawah lah. So kita dah bye-bye lah. Dia dah breakout dengan kita. Breakout ke bawah lah. Breakout ke atas kita just stay. Maksudnya ada momentum lah relationship tu. Makin naik, makin positif. Tapi kalau relationship tu menjunang, sedih, berduka cita, merah, kenapa nak stay? Dia dah habis lah. Dia dah tukar trend nak turun lah. Jangan duduk stay lah situ. Maksud trend tu dah trend menurun. Kita nak trend menaik. Macam ni steam menaik ni, semua menaik ni. Ni 200. So 50 per benda seminggu 2 minggu. Seminggu 2 minggu. Ni seminggu, lain seminggu, lain 2 minggu. Ini line 3 bulan, line sebulan. Okay. Ini line 6 bulan hijau. Ini line setahun. So semua ni dia uptrend. Cuma nak kata kalau katanya kita masuk based on moving average semata-mata untuk seminggu, jarak dia jauh lah. So dia boleh jadi dia pullback sampai kat sini. Boleh jadi dia nak pullback. Tapi kalau dia ada momentum, orang still berminat, hari Isnin pun terus naik lah. Tak ada lagi kita tiba-tiba, kejap kelar kabut nak beli kat puncak mana tah. Dia dah pergi sampai 34 sen. Kalau nak masuk 34 sen, tu dia jatuh pergi ke bawah ni. Baru dia nak pullback. Sebab dia dah naik dari jauh ni. Dia jarak dia dengan harga seminggu tu, sekarang jarak dia
dalam 4%. Okey, logik lah. Mungkin lah tak jauh mana. Kalau lah dia naik sampai 34% ni, sampai 16% dah jarak dia. Tak ke logiknya dia patah balik. So, dalam keadaan dia patah balik tu, kena tak stop lah kita? Of course, kena lah. Walaupun dia balik pada harga seminggu je pun. Tapi dah kena dah 10% kita. Cerita dia. Kena ada plan awal. Tapi counter ni tengah menarik lagi. Quantum. Tadi Avalanche cantik lagi tau Avalanche tu. Kita tunggu counter lain pula. TDM. TDM tak berjaya 52 high je tu. 280. Dia breakout. Sekejap tu patah balik. Nak kata orang 52 high yang Friday rules tak beli tau. Sebab dia beli hujung masa 4.5, 4.50, 4.55, 4.55. Dia beli lambat, so dia tak akan masuk ni counter ni. Tapi yang masuk sebab dia breakout 28 sen, beli dekat 285, tengah mengalami kerugian 4%. So 6% nya di mana? 6% dia, kalau logiknya kan harga seminggu dia 8% dia kena tanggung rugi. Kalau orang tu tanggung rugi 8%, so at least dia nak keuntungan berapa? 16% lah kan, 2 kali ganda. So masuk kat sini. Sekejap. 10% kat mana? 10% kat sini. Okey, 16%. 16%. Dalam harga 330. Logik tak dia nak pergi? Sebenarnya logik lah. Ni nampak tak dia kedudukan dia macam mana? Dia turun, dia naik, turun, naik. Turun, mungkin dia turun tu dia naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik. Sampailah harga tu turun, naik, 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 turun, naik. Masa tu yang kita tak tahu bila. Yang tak ada time frame dia boleh je layan selagi dia tak patah trend. Okay, dia tak patah trend. Katalah main trend kita 20, so selagi trend ni tak patah ni kat sini jauh ni. So kita tak keluar lagi lah. Tapi kalau yang guna ni 50 lagi lah jauh. Berbulan mungkin. Berbulan dia duduk kat dalam counter TDM. Kecuali dah sampai target dia. Mungkin dia target 30% dah sampai dalam masa sebulan. Then buat apa nak tunggu. Keluar je lah. Tapi kalau tak sampai kita target dia, mungkin dia akan selagi tak bocor mana-mana yang dia duk kira kuat lah. Mungkin dia guna MA20. So selagi tak bocor MA20 dia tunggu je 3 bulan. Dulu saya kaji main 3 bulan. Tapi tak lebih daripada 3 bulan lah. Time frame saya 3 bulan je. Ada yang dapat banyak, ada dapat sikit. Sikit tu macam dalam 30% lah. Banyak 60%, 100% lebih. Okay. Tapi 3 bulan. Ada orang lain, saya duduk dalam tu kekah lama dah. Dia naik turun, naik turun, naik turun. Bersakit jiwa lama jugalah tengok kejap kau naik. Kau dah untung minggu lepas kau rugi. Hari bulan lepas kau dah naik banyak, aku dah rugi balik dah. Bukanlah rugi. Mesti dah kena untung tapi tak untung banyak. Tapi orang yang masuk pada hari yang kena, contohlah dia ada jenis yang momentum trader seminggu ataupun momentum trader sehari saja. Hari tu dia beli, hari tu pula masuk sampai naik sampai 20-30%. Esok dia tak jual lagi kan. Tengok, 2 hari je dia hold. Aku hold sampai 3 bulan. Selalu mengalami itulah. Lepas tu saya dah ubah kepada jenis trade laju lah. Sebab seronok lah trade laju. Tapi risiko dia pun laju lah. Kejap rugi, kejap untung, kejap rugi, kejap untung. Tapi dia macam ni kalau kita dah ada sikit-sikit, at least walaupun kita untung rugi, overall still untung. Cuma banyak ke sikit. Kalau ceritanya tetap lah menang dekat counter yang kita swing. Ataupun counter yang position trader lah, yang jenis follow trend tu lah follow trend sampai kena stop loss tu. Orang tu lebih untung lah sebenarnya. Intraday ni berapa? Saya malah ada masa yang kita untung banyak. Tapi kita mengalami kecederaan pun teruk. Okay? Dan nak kena menghadap betul ni. Tak boleh tinggal langsung. Tengok screen tu. Kalau terlepas pandang dia boleh jadi rugi. Saya ada tertidur. Bangun-bangun rugi. Alah tadi dah untung. Masa jadi sakit jiwa juga. Kenapalah tak tipi tadi. Macam tu. Ada perasaan macam tu. Sebab kita rush untuk untung cepat. Masalah jugalah. So ini adalah teknik yang
Saya duk tengok orang duk saya dah masuk kelas macam-macam juga, dan orang duk post-post semua. Tengok most of the trader yang dah berpengalaman bersetuju, yang position trader, swing trader, yang ada target macam ni lah, yang ada risk and reward, dah ada plan macam ni, lebih bertahan dan lebih untung berbanding yang nak trade cepat intraday, BTST apa semua tu lah. Tapi rasa orang suka untung cepat, so orang lebih suka intraday dan BTST, which is saya pun sama. Kalau saya ada masa, saya pun lebih suka intraday dan BTST. Sebenarnya dia punya thrill tu lain kan, tapi nak dia punya keuntungan lebih, kena tetap kena ada untuk counter yang kita buat macam ni. Dan teknik yang paling berjaya lah so far adalah breakout 52 high ataupun breakout yang strong breakout macam line touch. Okay, yang macam tu berjaya. Bukan nak kata teknik lain macam elliott wave, teknik chart pattern apa semua tu tak berjaya. Kadang-kadang kita belajar, kita akan combine. So kita ada hari macam contoh satu hari kita tiba-tiba macam lepas layan K-drama ke kan, nak cakap aku dah buang masa layan K-drama, minggu kaji lebih sikit, kita belajar chart pattern, chart kaji, lebih main teka-teka sikit kan. So ilmu yang kita belajar tu kita combine, dan kita lebih rasa confident untuk hold lah counter tu. Dengan kalau bertemu confluence semua teknik tu bertemu, memang menandakan dia nak naik ke lebih strong holding power kita tu. Itu cerita dia. Bagi yang tak ada masa, contoh untuk bulan Ramadan, okay, nak lebih banyakkan ibadat, better lah kita buat swing ataupun position trading, macam tu. Saya nak dapatkan dia punya macam mana kata, untuk nak kata macam okay, pilih counter ni, saya tak tahu sebenarnya dia nak yang mana satu yang the best akan naik dalam bulan Ramadan ni. Saya tak tahu. Sebab tu kena kaji sendiri, pilih balik. Dia semua sama tau. Semua sama. Jenis breakout juga. Okay, better dia yang breakout 52 high. Okay, tapi kalau tak perlu tak breakout 20 days pun tak apa dah. Cari pasal ikut harga, ikut kemampuan kita, poket kita. Lepas tu ikut yang ada catalyst. Yang ada catalyst tu lebih menarik lah. Macam BDB contoh, dia ada catalyst tau. Counter saya banyak nak review ni, tapi aku nak merepek ke lain pula. Okay, contoh BDB ni, saya nak tunjuk BDB. Okay, BDB ni dia ada news. Dari segi ni dispose tak bagus Dispose tak bagus, tapi tengok tahun bila 2022. Kita nak acquire. Saya tak tahu macam mana pronoun, acquired ke apa-apa ke. Tapi yang tu kita maksudnya saham ditambah lah, pegangan saham yang ni dijual, dibuang. Bina ni contoh dia ada good news. Bila ada good news bercampur dengan technical, which is kita nampak dia tengah breakout ni kan, semua yang line-line tadi, line setahun, line 2 tahun, line sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, semua tu tengah breakout. Dan dia breakout 52 high pula. Padu sungguh. Ada news pula. Kalau boleh jumpa yang macam ni, belilah. Kan banyak counter ni. Sebab tu kena rajin. Saya pun tak rajin juga. Kadang-kadang ikut rezeki kan. Terkena counter yang kita nak masuk tu. Dengan ada news bagai pula kan. Contohlah counter tak Avaland. Tadi JFM kan. Dia juga ada news. Lepas tu apa lagi? QR keluar cantik. Contoh yang berbual ni duk keluar QR cantik. Terkena pula counter kita. Lagi bagus lah. Counter Epicon. Epicon adalah contoh
counter yang BODTL. Tapi belum breakout 52 week high. Okay. BODTL, kita buat downtrend line. Kita tengok secara general. First, kita tengok overall dulu. Overall chart. Dia memang overall dalam keadaan uptrend sebab dia di atas SMA 200. Nombor 1. Dia dalam setahun, counter ni sebenarnya menaik. Walaupun kita tengok dia tengah duk turun. Sebab tu, kena buat downtrend line masa dia menurun tu. Sebab dia trend tak patah lagi. Trend besar lah. Trend besar tak patah lagi. Trend kecil semua dah patah dah. Siapa yang swing seminggu, untuk seminggu dah keluar dah. Siapa swing kat sini lah. Swing sebulan dah keluar dah. Yang swing 3 bulan dah keluar dah. Yang swing setahun tak keluar lagi. Yang swing 6 bulan. Yang ni yang 3 bulan ni. 3 bulan dah keluar. Sebulan dah keluar. Seminggu dah keluar. 2 minggu dah keluar. Yang 6 bulan je yang masih ada di dalam. Yang ni sebabkan dia tak akan keluar. Walaupun ni dah kena 6 bulan jatuh. Tapi kita tak akan terus keluar. Macam ni bocor. Bocor 1 bit daripada ni. Line ni kita terus keluar. Tak kan. Mesti 2 bit, 3 bit macam tu baru kita keluar. Kecuali kita dah ada target. Contoh melebihi 10% dah. So kita keluar. Okay, tu okay, tak apa. Nak cerita yang ikut line-line ni, takkanlah baru je kena kita punya support. Bocor 1 bit daripada support kita terus keluar. Agak-agak lah. Dia mungkin test support kita tu, dia bocor sikit tu dia naik balik. Tapi yang cerita kat sini semua dah keluar. Tapi orang yang overall trend kita tahu dia senang nak naik. Sebab dia dalam keadaan setahun menaik. Okay. So kita boleh buat downtrend line ni. Okay, tu okey untuk beli. Bukan dia dah overall, kita tengok semua duduk di bawah. Harga duduk di sebuah semua line, kita pergi beli. Dengan teknik harapan dia akan naik. Tak. Walaupun dah downtrend ni, downtrend dalam sebulan, downtrend dalam masa 3 bulan, downtrend dalam masa 6 bulan. Tapi setahun dia dalam keadaan naik, tu okey untuk kita buat downtrend line. Okay. Kita ambil contoh lagi. JCY, ya tak? JCY. Okay. JCY, dia ni line-line semua ni dia uptrend tau. Walaupun dia turun buat downtrend ni sekejap, tapi dia downtrend yang bukan main downtrend. Bukan main downtrend Dia downtrend tu dalam 3 bulan. Dalam yang ni downtrend dia dalam 3 bulan lah ni. Sampai sini je pun. Dah start nak break up balik dah. Okay. Sebab yang 3 bulan dia masih duduk di ni. Tak sentuh pun. Itu kata-kata yang kita nak lukis downtrend line lah. Bukan yang main downtrend tu kita tak mau. Lukis dekat sini aja saya lukis. Yang macam ni tak apa. Dia kita nampak overall. Overall kita tengok, mata kita boleh tengok dia tengah menaik. Walaupun dia yang pendek-pendek ni, maksudnya dia masa terdekat tu dia turun. Masa sebulan 2 ni menurun. Tapi overall trend dalam masa setahun ataupun 6 bulan, dia naik. Macam ni okey lah kita tanda. Buat downtrend kan. Boleh tanda breakout beli. Bukan yang downtrend major tu Sebab tak tahu downtrend major tu bila dia nak naik. Dia tak ada momentum. This one boleh jadi acceptable. Epicon memang menarik. Nak pula dia breakout downtrend line. Dan dia dekat pula dengan 52 week high. Nampak tak? Sekejap. Tak buka pula. Ni 52 week high dekat 485. Dia breakout kat area 405. Maksudnya nampak, kita boleh nampak dekat chart ni dekat lah juga macam tak perlu sampai kita nak scroll mana dia 52 week high mana dia. Tak, dalam chart ni kita dah boleh tengok dalam chart 3 bulan ni daripada Januari sampai Mac ni kita dah boleh tengok 52 week high dia kat situ. So sekarang harga dia lagi 7% nak cari. Betul Sekarang dia harga 450. So 485 tu lagi 7% kita nak cari. So logik untuk kita fokus counter yang macam ni. Macam ni untuk counter yang BODTL lah. Yang dekat.
Kalau kata kita masuk masa dia breakout ni, breakout BDATL ni 405 so kita masuk 410 lah kan. So, okay, 16%. Siapa yang masuk kat sini, at least dia mesti akan target 52 week high lah. Sebab dia dah masuk awal, mesti dia target sini. Yang sini lagilah kita akan target dekat sini, betul tak? Yang kat sini pun selagi tak bocor. Bocor dia kat mana? Bocor dia kalau 5%, 6% pun ni kita nampak support dia banyak, dia beratur kat sini. Ni sentuh ni ada tanda lah dot-dot biru ni support kuat dia kat situ. So kita buat turun bawah sikit. So 8%. 8% macam tu kan. So daripada harga kita masuk 410, kita akan target. Sekejap. Saya nak buat harga 410. Kita akan target dalam, okey sini. Oh, sorry. 16% lah kurang-kurang Kita mungkin target dalam 470, 475 lah untuk kita tipis. Sebab kita punya risiko asal awal tu 8%. Okay. Tapi kalau ikut kita punya beli buy on breakout kat sini, yang kita buat 5-6%. Kalau kita masuk 410 ni, 405. Okay, sorry. Kat sini lah kita akan masuk. Lepas tu, masuk dekat hari Rabu 6 Mac. Lepas tu dia turun tau. Kita 410 kita masuk, dia turun. Sampai harga berapa tu? Maksud tak melepasi 5% lagi. So tak payah kalut. Keluar tau. Kalau kita masuk based on ni pun, masuk dekat yang ni sebab dia ada breakout kan. Kita masuk kat sini pun, kita masih tak keluar. Cerita dia kita masih tak keluar. Walaupun kita hanya letak 5 atau 6%. Masih tak terkeluar dan masih memperolehi keuntungan lah. Pada hari Jumaat. Untuk jenis BODTL. Plus 52 week high. So counter macam ni counter yang menarik dari segi pemilihan counter tu, kalau boleh pilih yang jenis macam ni, ataupun yang kita nampak macam tadilah breakout 52 week high kan. Macam tu, yang breakout 52 week high ataupun yang breakout downtrend line nak approach 52 week high. Faham tak cerita dia? Lebih ada potensi untuk dia naik dengan rancak. Macam tu. Boleh tengok balik. Pergi tengok balik dekat counter pula channel GBS yang saya duk share. Tengok balik, kaji balik counter-counter yang dah berjaya breakout tu semua. Macam mana kenaikan dia? Semua menarik kan? Okey lah kot. Sadi balik semua counter-counter ni. Pilih berpandukan yang teknik saya cerita tadi. Dan kena ada risk dulu. Risk kena fikir dulu rugi nak tanggung berapa. Sebab kita tak tahu dia nak jadi tak jadi. Teknik tu kita dah faham. Cara nak masuk faham dah. Jangan masuk bila breakout. Ataupun 1 bit lepas breakout tu kan. 1 bit lepas breakout lah. Okay, kita dah tahu. Risk tu rugi. Kat mana kita nak tanggung ni? Kena fikir tu dulu. Kalau kita sanggup tanggung rugi kat sini baru kita boleh masuk. Bukannya masuk dulu dah breakout. Atau fikir, alamak tak jadilah. Kata breakout je boleh beli. Saya selalu kena tergantung kat puncak. Kenapa biar ada yang tergantung kat puncak tu? Saya boleh selalu kat puncak. Sebab tu saya tak suka lah beli breakout ni. Saya nak beli yang reversal. Then kalau you nak jenis yang reversal, you study teknik reversal sahaja. Fokus counter reversal saja. Jangan beli yang 52 week high. Saya cerita pasal 52 week high dan breakout ni sebab kebarangkalian dia nak win tu lebih senang dan lebih mudah dan lebih besar. Dan momentum dia kuat sebab semua jurang-jurang tengah push harga kat situ. Ada sebab kenapa suruh. Sebab dalam masa bertahun-tahun trade ni, nampak dia berkesan so far. Okay. Nak cari yang reversal pun buat bagus. Tapi mungkin kena sabar lebih tinggi sebab mungkin dia lambat sikit. Mungkin big ya. Yang reversal sekejap. Siapa yang tak mau kena terpacak dekat puncak, beli yang counter macam ni. Yang baru nak reversal daripada bawah. Okay. Dia belum lagi lepas SMA 200. Mungkin dia lepas reversal. Naik jadi uptrend, baru beli. Tunggu. Kena sabar sebab dia macam ni. Saham ni adalah nanti pasal menunggu waktu yang tepat untuk masuk. Lepas masuk waktu tepat, kena tunggu pula dapat apa yang kita nak. Untung tu lah kita kena sabar. Memang menunggu dan perlukan kesabaran yang tinggi. Kalau tak sabar, jangan masuk saham.
tak sabar, malas. Dia malas tak boleh buat belah. Memang bukan kata saya aja sangat. Tak. Ellie ada kerajinan sikit. Patutnya kena kerajinan yang banyak lah. Tapi kalau memang totally malas, dan langsung tak ada keinginan nak belajar dan ambil tahu apa saham yang kita tengah trade tu, jangan trade. Jangan trade. Nak kata nak percaya fund manager, primizer semua tak boleh. Nak harap juga. Nak percaya teknik indikator apa semua tu, tetap ada risiko. Maksud kalau dah terkena yang rugi, nak biar ke? Nak harap orang tolong kita. Orang ada masa dia. Dan orang pun dia ada macam judgement mungkin tak betul, mungkin betul. Lepas tu kalau tak betul nak blame dia. Tapi dari segi orang nak menanggung risiko, nak bagi tahu kat orang tu, memang selalunya dia akan letak harga yang sangat tinggi. Kalau orang bagi free tu, tak tahulah. Memang baik hati benar tu. Memang baik hati benar yang bagi free tu. Sebab itulah kita study teruk-teruk kan. Masa kita apa semua tu nak bagi free. Kalau orang pandai hargai, mungkin lah esok ilmu tu dia kembangkan, kita dapat pahala bila kita mati nanti, mungkin lah berbaloi lah. Dan dia hargai kita ilmu kita bagi, orang buat pelekin, buat bodoh je, tak layan je tu, hampirkan kita. Macam kita bagi ilmu tu tak jaga orang, dan kita nak belajar susah ilmu tu, kita bagi orang tu buat main-main je ilmu tu. Nak bagi kat orang tu, tak lah kan. Orang tak hargai ilmu tu, orang tak hargai kita, buat apa kita nak layan. Macam tu lah. Lagi yang reversal ni. Yang tu tak apa cantik sebab tak lepas SMA 200. Kita tunggu Ustaz. Notion. Saya nak cerita lah, masuk apa pun tetap kena faham juga, ambil masa untuk fahamnya. Ini tidak reversal, ini adalah pending breakout. Ni dah breakout, ini satu lagi breakout. This one is cantik juga Notion. Ni teknik breakout. Orang yang teknik tak nak mati dekat puncak. Sekejap. Saya nak cari yang reversal. Okay. This one macam ni Dia nak berlaku kenaikan tu kena ada structure uptrend. Kalau kita nak beli kat bawah, mesti ada higher low. Contoh, ni adalah low. Okay, dia buat high dan dia buat higher low. So far lah dia buat higher low sebab sini lebih low daripada kat sini Yang ni harga lebih rendah, sini 445. Sekarang harga 475 tu lebih tinggi lah, walaupun dia dalam keadaan tengah turun ni di bawah harga compare to kat atas ni, tapi dia punya ni adalah higher low. Higher low tu low yang lebih tinggi kat sini. Okay, cantik. Okey lah kata cantik lagi konten ni. Nak cerita ni tetap kena tunggu reversal. Dia breakout kat atas tu. Dan kat bawah kena ada satu indikator lah. Apa-apa oscillator. Sama ada you guna RSI ke, you pandai baca bullish divergence ke, atau you guna Stoch RSI, you cross up ke atas. Ataupun yang ni adalah OSM oscillator yang dah digabungkan dengan MACD. Okay. Cara kita nak baca oscillator ni, contoh dia tengah merah tebal macam ni, dia keadaan tengah menurun dan dia biru di bawah merah. Okay. MACD ni belum cross up signal dia tu. Belum lagi lah kita boleh beli. Kita tahu dia adalah counter tengah downtrend. Tapi bila dia dah start nak buat reversal tu, dia akan buat pink jambu ni lah. Dan dekat OSM oscillator dia start hijau. Apa yang kita perlu untuk confirmation adalah hijau akan terbentuk macam ni. Hijau, dia punya pin makin pudar. Okay, start hijau. Dah start hijau. Sini dia di atas kosong. MACD, breakout pula, cross up. Ni dia dah start cross up. Okay, cantik. Nak masuk? Boleh masuk. Tapi lembab lah. Gini, gedang, tak naik kat sini. Bila dia start atas kosong, tebal macam ni, dan dia breakout harga ke atas, baru cantik untuk masuk. Macam ni dia ada rintangan dekat sini. Sebab tu saya letak pending BO. Walaupun beli kat bawah, tetap ada kena breakout. Beli kat atas kena tunggu breakout. Beli kat bawah nak reversal pun kena tunggu dia turun. Kena tunggu dia naik berkonan. Faham tak? Ya. Susah tau nak terang kat orang, nak bagi orang faham. Saya rasa saya faham dah, tapi saya nak cerita kat orang nak faham macam ni.
Dia turun, dia masih berlaku reversal. Faham tak? Dia membengkok, naik breakout, pak, baru beli. Baru beli. Sebab apa? Kalau dia turun, kita ada expect dia cek. Oh, kat sini lah siapa? Sini lah, boleh beli kat sini lah. You sure ke yang tu dia punya harga? Macam mana kalau dia buat macam ni? Kecak situ dia turun. Tak kenanya. Sebab tu lah perlu ada confirmation dia macam mana. Dia akan berlaku fasa macam ni. Kecang dulu. Dia macam consolidate dulu baru dia naik. Kat sini baru boleh macam ni. Tantang. Oh, baru boleh. Ni, tantang. Area sini break up. Baru beli. Tu, tantang. Dia break up. Tu, baru beli. Macam mana cakap tak? Kalau boleh nampak apa yang saya tengah terang ni. Dia turun, lantak dia turun. Kalau yang memang tahu dah macam wave ABC turun kan. Ni turun A, ni naik sekejap B, C habis kat sini Fibo dia. Ngam habis, boleh terus ambil dekat 475. Oh, sebab dah confirm lah situ 475. Ngam Fibonacci turun. It's okay. Boleh ambil. Tapi kalau tak ada ammo tu, tunggu dia reversal. Corner balik, naik macam ni. Terus breakout. Pak, beli. Ada risiko tak rugi? Yes, ada risiko. Where we pula. Nak cakap Inggeris sangat. Okey ni. Support. Jangan bocor 475. Adakah 470 terus keluar? Tidaklah. Support kat 475. Lepas tu harga tengah 470 terus keluar. Baru bocor satu bit dengan support. Come on lah. Agak-agak asyik lagi dia main-main. Kadang jogong tu dia tolak sikit je. Dia naik. Reversal. Yang ni beli dari bawah. Saya ada buat ini GBS BOD tu. Beli buy on apa benda BOD. Lupa pula saya. Bukan buy on di mana. Apa ni? Dia nak kata beli dari bawah tu. Apa benda Saya dah hilang ayat lah. Tapi beli daripada bawah. Ada saya buat indie tu. Tapi indikator pun itu adalah untuk kita confirm. Kita dah tahu dah okey kat sini support dia. Tetaplah support sistem tu penting kan. Kita tanda okey nampak dia tengah betul-betul. Okey situ buat support. Alright. Oh sini ada resistance. Kenapa? Sebab dia pergi 2 kali tak lepas. Okey resistance turun. Oh turun dia buat support sebab apa? 1 2 dia support sampai kat sini dia lambung. Sampai kat sini dia naik balik. Oh support. Sini pun dia ada resistance ni. Ni support. Kena faham support resistance tu. Kenapa semua cikgu duk atas support resistance? Kalau macam ni baik masuk kelas yang RM100, RM50, RM10 pun belajar support resistance. RM2,000 pun belajar support resistance. RM10,000 belajar support resistance. RM30,000 belajar support resistance. Takat tu je nak ajar. Yang kelas free pun ajar. Habis tu kenapa tak buat? Kalau dah RM30,000 pun ajar benda yang sama, support resistance, yang 0 sen free pun ajar support resistance, kenapa tak ikut? Kenapa nak abaikan support resistance tu kan? Tetap kena tahu support resistance. Kalau tak macam mana nak beli? Ni kan ada support benda saya. Kalau kata malas sangat, ada gun saya dah buat dekat sini. Okay. Ni dah gabung. Sebab apa gabung semua sama ni? Sebab ada orang yang free TV tak boleh nak letak macam-macam sangat. Dalam satu ni dia kena digabungkan lah. Dia tak boleh nak ada banyak-banyak indie kan. Dia boleh letak tu. Tu kenapa jual banyak-banyak indie? Sebab orang macam-macam hal. Ada orang takut nak beli kat atas breakout, itu tak boleh jual. Yang breakout kan. Kita kena cari yang reversal. Ada orang nak jadi macam tu, jadi macam ni, jadi macam jenis lah. Sampai jadi banyak gila indie saya tu. Asalnya 4 macam tu dah jadi banyak-banyak. Sebab orang banyak-banyak sangat. Tak tahulah dia guna ke tak guna yang tu. Saya ingat nak bagi sikit je. Tapi macam kesian pula orang bayar. Kan orang bayar RM1 biar lantak hampa lah ambil. Tapi ada juga kesian kat orang yang dapat banyak-banyak dia pening mana satu nak guna. So saya macam kita buang jadi jam. Kita dah bagi banda banyak-banyak. Nak buang macam siang pula. Tapi kalau kita bagi sikit je fokus yang tu saja, dia lebih tersusun lah. Maksudnya ada orang lebih fokus lah. Macam tu je. Ikut yang macam ni je.
Saya dah buat tau satu indie khas, follow yang ni saja. Tapi saya still bagi extra tu. Tak tahulah mereka buat apa dengan yang indie yang saya so fokus yang tu saja. Kalau saya jual yang tu saja 100, mahal RM1. Padahal ada orang nak jual mahal lagi kan. Jadi macam saya pun pernah jadi trader-trader yang alah semahal nak kena beli-beli bagai pula indie apa benda ni aku belajar. Tapi nak juga ada rasa indie tu. So sebab tu saya kata okey, apa pula harga RM100 dengan kita punya effort mencari apa benda kesesuaian indie apa benda. Kan kita cari ambil masa berhari-hari sakit sebelakang semua kan. Walaupun benda tu adalah benda yang dah ada dan digabungkan, tapi tetaplah kita bagi masa dan berfikir untuk buat benda lah tu. Ada orang bagi sejam dalam masa sejam. Maksudnya kalau segi pengajar tu sebenarnya sejam dibayar RM200 kan kalau ikutkan. So RM100 tu murah lah. Ada orang ambil lebih mahal lah. Kalau macam yang consultation apa semua tu kan, kalau kita nak buat contoh yang jenis apa ambil CJ atau diploma yang bukan daripada you lah, yang attach untuk something. Kalau kita nak buat consultation ambil masa tu sejam kena bayar RM1,000 lebih kan. Kita hanya untuk mengadap dia cerita tentang benda yang dah ada kat apa benda manual book dia pun. Tapi dia consult kita, itu dah sejam RM1,000 lebih. Bukan nak bagi duit pun, hanya nak bagi kita fikir je. Dan nak bagi kita macam boleh buat decision. Dia membantu kita buat decision pun. Decision tetap kita buat. Itu consultation tu pun mengambil modal yang tinggi. Kalau orang tu dah belajar berpuluh-puluh ribu kelas dia, dah masa yang lama dia ambil masa belajar, kalau dia tak sedikit yuran tu, why not bayar je untuk ilmu. Kadang-kadang orang terlampau berkira kelas mahal. Mungkin masa dah ni. Tapi ada juga orang yang suka kapak. Masalah dia suka kapak. Tak tahulah saya nak cerita Pak nak letak harga dan indie ni. Tengok nanti fikir. Sekarang ni buat masa sekarang, apa yang saya offer dekat GBS tu memang yang tu lah saya bagi. Ayo, apa pula ni? Ada orang datang. Apa lagi nak cerita? Theta semua ni rasa semuanya counter-counter yang Fendi breakout je pun. Ini semua counter Fendi breakout. Ifka pun je. Ifka ada tak termasuk kat sini? Where is Ifka FC? Tak ada saya kata saya nak buat kelas supaya boleh ditinggalkan. Tinggalkan lah. Indie kita dah bagi, screener dah bagi. Kelas je pengetahuan saham tu nak bagi bila tak tahu. Dia bukan masalah apa nak buat slide nak tu nak pergi adakah semua bertemu semua orang mengajar. Nak mengajar tu live tu tu lah. Kalau ni siapa yang dah beli indie tu saya ingat nak buat satu lah session. Mungkin nak buat bulan 3 kita pun nak berpuasa. Kalau nak beribadat nak apa semua kan, mungkin tak dibuat bulan puasa lah. Okay. Lepas puasa raya. Raya bulan 4 bulan 4 dah. Kena buat ni satu. Nak cerita saya kan cerita apa pun nak cerita, at least faham structure. Yang macam saya cerita tadi, cuma kalau terkelas bincang macam tu lebih jelas kot nak faham. Untuk siapa yang dah beli lah. Orang dah beli bayar tu kita bagilah sikit. Takkan dah semua benda nak free kan. Yang ni sekarang ni tengah free duk mengajar ni. Free ni. Dekat YouTube. Tak suruh bayar pun. Kalau kata nak duit dekat YouTube apa benda 1 sen. Apa benda tak dapat duit lah dengan view cakap berapa view tu tak ada benda lah. Tak dapat income dengan YouTube tu pun. Tak tahulah kalau dah lepas 10 tahun mungkin lah. Kalau lepas 5 tahun 6 tahun buat YouTube tu dapat income. Orang buat YouTube mesti 50,000, 100,000 view. Betul tak? Saya rasa macam tu mungkin lah. Yang buat income dengan content creator tu, orang view berapa nak dapat duit? Saya tak rasa view sikit-sikit ni nak layan. Better kita niat kerana Allah Ta'ala. Dan untuk kefahaman diri sendiri kan. Kita mengajar lebih kita faham kan. Lebih mengajar, lagi mengajar lebih faham. Dan ilmu tak hilang tu je lah. Bercakap diri sendiri, tak apa record buat untuk diri sendiri, tak apa kan. Kalau share dengan orang orang petikaikan kita ajar apa benda pula. Tapi saya harap dapat bagi manfaat apa yang saya share ni. Kalau saya terang balik video tu khas untuk saya je, untuk rujukan saya saja. Macam
macam mana tu tak bagi manfaat kat orang lain pula. Macam tu lah. Jadi at least dapat manfaat kat orang lain. At least. Ada yang mungkin faham sikit-sikit. Macam apa gini saya nak cerita RSI atas 50, MCD sebaiknya atas kosong. Kalau tak pun dia cross daripada bawah tu, cross daripada bawah lah macam ni dia cross daripada bawah lagi. Sekejap. Saya nak tunjuk dia cross daripada bawah. Tak jelas. Ni yes, this one. Ni biru naik atas merah. Cross daripada bawah dan dia melepasi SMA 200. Dia mesti dua combination. Takkan kita nak sebab dia cross ni terus beli Bukan tu tak boleh. Boleh je asalkan ada dia semua sama asalkan ada kita punya risk dekat mana. Nak guna LCD je. LCD cross tak beli. LCD cross dah jual. Boleh juga sebenarnya. Tapi tak seronok beli itu je. Lain-lain tak ada confluence apa-apa. Downtrend ke uptrend ke pun tak tahu. Apa pun tak tahu. Dia tengok LCD je. Tak syok lah macam tu. At least ada dua lah ilmu ilmu apa-apa lah. Ilmu trend MACD sikit kita tu. Atau apa lagi. Tengok sikit-sikit news sebab tu. Dia lagi rajin lagi banyak untung lah. Dengan banyak duit. Dengan banyak duit ada rezeki banyak-banyak. Rezeki Allah bagi kat saham. Untung lah dia. Okay. Itu saja kot. Bebel banyak. Ni semua carilah. Perdana pun not bad apa. Perdana apa? Ni reversal ni. Ni reversal daripada bawah. Counter uptrend. Dalam keadaan uptrend tu dia turun sikit. Buat pullback. Boleh katalah retrace. Bukan retracement yang besar. Dalam keadaan uptrend dia maju buat. Dia dah lama dah naik dia turun lah ni. Dia kena break up. Ni lah layan. Ni tunggu dia cross up. Dia dah ada atas kosong dah. Kena di cross up balik je. Dia cross up tu confirm lah dia dah break up. Harga bergerak dulu. Indi ikut kemudian. So sebenarnya price akan pergi dulu lah. Price break up. Ni akan ikut confirmation. Indi tu sebagai confirmation. Price kita punya harga bergerak dulu. Yang kita ni yang paling laju harga. Diikuti dengan confirmation indicator lah. Ataupun boleh confirm dengan apa. Volume, kita confirm dengan volume, breakout dengan volume, price dengan volume kan. Macam tu lah. Semua counter menarik lah saya rasa. MBSB menarik apa MBSB pun. Sebab tu sendiri lah akan pilih harga ke, dari segi catalyst ke. Ni tunggu breakout. Breakout. Teknik breakout boleh beli. Kalau tak jadi, dia pergi sini dia jadi handle, jadi cut main handle. Itu siapa yang belajar chart pattern tak? Kalau dia pergi je dia akan jadi saucer. Naik teruslah, tunggu apa dah. Dia pun naik turun. Dia tu tengok 52 week high dia dekat dah. So mungkin dia pergi cari 52 week high, dia break up 785 dia cari 825. Menarik. Tapi bila dia nak pergi? Kalau tak sabar, katalah beli 785 kita beli 790. Lepas tu dia turun seminggu turun. Hampir counter ke masuk je rugi. Tengok lepas tu pergi sampai tu. Tak sabar. Tak nak rugi langsung. Saham tak nak floating merah. Tak sabar. Orang lain semua nak merancak hijau. Hari-hari dia untung. Pedulilah orang tu untung, dia kan nak bagi duit kat kita pun. Yang penting kita faham kenapa kita masuk. Kita masuk sebab dia breakout. Dia expect dia pergi cari sini. Dia turun sikit, tak apalah. Dia turun sikit, dia nak pullback. Mungkin dia pullback dekat MA20 ke apa ke. Tak kenal taklah kita. So peduli apa. Dia nak tunggu seminggu, 2 minggu baru dia nak sampai target kita. Ni tak sabar sikit keluar tu rugi. Kalah. Untung satu dia sekampung. Kalah. Lagi apa? Kita ala-ala kita ada masa untuk bercakap ni. Kita cakap banyak-banyak sikit lah. Gedeng. Kenapa gadang tak ada dalam ni Gedeng. Gadang jadi apa entah. Oh, gadang merah tu tak masuk. Ni gadang. Yang orang takut sebab ni lah. Yang dia mode mati kat puncak tu Pretty high. Sebab tu dia jatuh. Sebab tu lah tak digalakkan terus beli. Bila dia sentuh 50 tu high, at least
At least kan, satu bit kat atas tu dia dah memang pergi. Macam 425 dia pergi 430. Macam nak habis 430, kita masuk. Lepas tu dia patah balik, tak apalah. At least dia dah memang confirm dia dah breakout. Tapi kalau kata tak jadi juga walaupun dah naik breakout dengan satu bit atas, tetap nak turun juga, kena kita punya 6% ke 5% tu buat asal keluar lah. Janganlah bias ni, nanti beli balik. Sebab counter tetap cantik. Cuma dia tak jadi segera. Dia nak turun juga dulu. Macam tu lah. Ni dia turun berapa persen? Cuk. Oh, kalau 5%, 6% dia dah kena hari yang sama. So kita dah selamat dah. Sebab kita dah keluar dah. Hari tu juga keluar. Beli-beli hari tu juga rugi. Tapi kita tak kenalah rugi sampai 13% baru nak kat loss. Sampai kat sini dia rugi. Betul lah dah 2 hari dah rugi. Lepas tu tengok hari esok pun senyap je, naik sikit je. Lusa, lusa dah naik lah. Tapi yang ni orang tak kata kat pucuk je kot. Sebab dia naik je ni. Naik, turun, naik, turun, naik. Tapi tepat. Support dia tetap kuat dekat sini lah. 365. So logik lah siapa yang nak beli kat area sini orang yang beli harga sauk bawah range harga ni lah dia beli sepatutnya. Sebab ni sekali, 2 kali, 3 kali kat area ni. 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali, 8 kali, 9 kali. Ni mari balik 10 kali, 11 kali, 12 kali, 13 kali, 14 kali. Dan banyak kali lah dia duduk kat sentuh area sini. So logik lah harga tu bertahan kat sini, boleh lah sauk kat situ. Boleh juga teknik. Sebab dia dah banyak kali masuk ruang yang sama dan bertahan pada harga sekitar 37 sen. So you boleh belilah 375 ke 365 ke apa-apa harga lah, beratur queue lah kat situ. Mungkin ramai nak kena nak kena ambil. Ada orang yang ni masa ni dia tak sempat ambil. So next time jatuh dia dah memang queue daripada awal ni. Yang tu order block orang nak kata tu. Sebab dia dah order mungkin sebulan yang lepas dia dah buat order tu. Kan kita boleh order dalam sebulan. Tahu kan? Kita boleh order sebulan. Order siap-siap dia nak tunggu sebenarnya. Ni dia dah naik, kita dah terlepas. Kata kat sini dia break up, alamak terlepas. Jadi kita buat order masa hari ni, kita buat order nak masuk 37 sen. Lepas tu kena sekejap. Kat sini sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, 6 hari, 7 hari, 8 hari, 9 hari, 10 hari, 11 hari, 12 hari. Okay, 12 hari maksudnya dia buat order tu, order untuk 37 sen dia tunggu dalam masa 12 hari. Dia buat order terus sebulan so baru nak kena ambil tu. Yang nampak orang duk queue tebal-tebal, tiap hari tebal. Sebab dia dah buat order awal lah. Dia duk tunggu lah. Tu position trading, dia duk tunggu harga 37 sen tu. Sebab kat sini dah kena naik. Tengok balik ni naik balik. Dia akan main sini balik. Tapi once bocor kat sini dalam 3 bit ke apa ni, kan bocor 365, bocor 360, keluar. Maksudnya salah saut. Tak jadi. Saut kat sini 37 sen tak jadi sebab dia bocor. Tu teknik saut. Teknik reversal. Tunggu dia cross up ni, breakout harga ni, breakout harga 35. Beli lah. Tu je lah. Reversal. Kalau nak tunggu breakout pula, kena beli atas 45. Kenapa tak ambil bawah? Sebab tu teknik lain. Tu teknik reversal. Atas teknik breakout. Ni atas ni teknik breakout. Jangan tengok belakang. Aku dah ambil daripada bawah lagi. Aku ambil harga 37 sen lagi. Dah teknik lain. Nak samakan orang. Lepas tu orang beli kat harga atas breakout, janganlah tercabar. Alah, menyesal tak ambil bawah. Macam mana nak ambil bawah? Sebab hang pakai teknik breakout. Orang yang atas 52 high ni pula, alah, menyesal tak ambil awal, jauh dah dia naik. Dah memang teknik 52 high. Macam mana nak dapat yang bawah ke bawah? Okay? Faham tak? Kalau yang beli kat bawah ni, duk kata beli kat puncak. Puncak apa hang dah beli kat bawah? Akan jatuh lebih bawah. Memang hang dah beli bawah pun, tapi dia jatuh lebih bawah. Yang kat atas logik lah 52 high. Dia kata asal beli counter 52 high dia kena kat puncak. Mesti dia tak cukup syarat apa-apa lah. Volume kan, volume saya kata boleh kena mengatasi volume average ni. Lain-lain lah. Lain-lain juga mungkin ada catalyst, counter dia rugi, ada apa-apa faktor lain. Dan dia tak ikut trading plan yang 5-6% tu ke 10% ke. Dia tak ada trading plan pun. Dia masuk. Dia asal fitur tu dia masuk, tak ada trading plan apa-apa nak untung. Mungkin dia rugi lah. Okay. Lagi apa lagi? Okay, rasa itu saja. Jadilah semua-semua konten ni.
Banyak yang kaunter tadi lah. Kena rajin lah tadi. Pilih lah. Bukanlah semua nak masuk. Oh, macam lah kaya sangat. Pilih lah mana-mana yang bersesuaian dengan modal. Dengan pengetahuan ilmu yang kita ada. Dan teknik yang kita faham. Ada trading plan. Dan ada kefahaman sikit-sikit tengok news. Tekan kita ada 2 hari ni. Tengoklah apa-apa yang boleh tengok. Okay? Sampai sini saja. Terima kasih kerana mengikuti saya yang setia bersama Telegram Game Borak Saham. Cuba ajak ramai-ramai sikit pergi Telegram Game Borak Saham tu. Saya duk rasa daripada saya buka itu Telegram Game Borak Saham, duk macam duk net turun macam static, duk consolidation tu lama sangat. Fase accumulation duk harga tu je. Cuba bagi dia breakout sikit. Reversal ke? Cuba panggil. Memanglah benda yang sama saya duk share. Tapi insyaAllah lah kalau ada masa saya bagilah ilmu apa-apa benda yang saya ada kat situ. Tolong support sikit. Kan? Ni sama juga ni. YouTube ni tolonglah support, subscribe, share. Okay? Dia bagi semangat kita bila kita tengok ada orang nak ikut-ikut seronok. Okay kata. Kan Prof Maya kata apa? Kita ni hanya menunggu pengharapan Allah, bukan pengharapan insan ni, manusia kan. Tetaplah orang manusia, kalau orang manusia tu bagi sikit impact, kita akan rasa gembira sikit. Kalau orang tu bagi sadness kat kita, macam bagi koyak tak koyak, dia ada effect. Sebab tu positif, environment yang positif, support each other, apa benda tu kan. Nak ajar anak ni, anak kalau kita tahu bagus, good boy, dia gembira sikit. Kalau kita buat channel, katalah kita buat channel, 2 orang je tengok. 2 orang tu kita akan hargai 2 orang tu je lah. Nanti ada masuk 3 orang. Tapi kita sangat macam tak seronok lah. Teruskan macam tak ada orang pun. Kan? Terima kasih yang duk view ni. Dia macam, walaupun saya ada duk skip-skip seminggu, 2 minggu, 3 minggu, ada yang tak buat video. Tapi ada yang mesti stay dan tengok. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih pada yang duk tengah duk support. Tapi kalau boleh, ajak ramai lagi. Lebih menggembirakan. Dan hopefully kan ilmu ni ilmu manfaat untuk semua dan untuk saya juga. Kata nak ni dia macam ni apa dia cerita pasal iblis kan. Iblis dia doa ketua iblis dia doa pasal untuk orang setiap doa sebab dia rasa dia memang yang terbaik dah beribadat asal sebelum dia kena kick out daripada syurga tu kan. Kan asal dia memang yang paling beribadat kuat kan. Dia ketua. Sebelum dia jadi setan yang tak guna tu, dia ketua paling beribadat, paling berpengaruh, pengetahuan semua luas, semua. Cuma dia degil. Dia degil tu lah. Degil tak nak cakap, tak nak dengar cakap Allah suruh sujud dengan Nabi Adam tak mau. Lepas tu dia di kick out. Sebab itulah jangan jadi orang yang perasan diri dah bagus tu. Tu bahaya. Dan ataupun macam ni. Belajar ilmu tapi tak bagi manfaat kat dia, bagi manfaat kat orang lain je pun rugi juga. Kita invest masa, invest masa time samalah, ilmu, duit apa semua tu, emosi kita dalam sesuatu benda yang kita share tu tak dapat manfaat, kosong untuk kita. Tu supaya bagi manfaat pada saya juga sebagai tukang share, kepada anda semua yang sedang dengar juga, dan semua-semua kita untung. Kalau boleh kita memperkembangkan lagi ekonomi orang Islam lah. Orang Islam dalam dunia pelaburan, supaya bahagia kita tu, kekayaan kita tu dunia dan akhirat, kebahagiaan dunia dan akhirat. Kalau duit tak ada tu, dia akan jadi kesempitan dalam hidup sikit, walaupun ada yang kental kan. Sebab nanti ke akhirat, nanti orang yang kurang berharta tu kurang lah pertanyaan, so kurang lah dia punya judgement dari segi lambat lah nak orang yang banyak atau lama nak kena tunggu nak ni. Tapi kalau kita miskin, masa kita pula kecewa dengan kemiskinan kita, so kesempitan lah hidup kita, kesempitan di dunia, kesempitan di akhirat juga. Jadi masalah besar. So kita nak kita ni berjaya, kita pun kaya juga, berduit untuk diri kita, keluarga kita, dan untuk masyarakat juga, dan untuk di akhirat tu. Sebab kena banyak-banyak sedekah, supaya kita dapat senang masuk pintu syurga, pintu sedekah. Puasa pintu arayan orang ngaji puasa dia masuk pintu syurga orang berpuasa. Orang bersedekah. Kalau yang mati dia nak hidup balik, dia nak banyak bersedekah. So kita
kenalah ada duit nak bersedekah, kena banyak kali kita nak kena kaya, kita pun ada keinginan nak kita nak tu ini, so kita semua nak kaya. Doa semua-semua kaya dan berjaya lah. Okay, kita semua dan bermanfaat untuk semua. Hopefully tak ada nak berlaku condemn. Oh dia ni macam ni teknik macam ni, gini kereta. Tak percaya ni. Ya, jangan condemn. Sebab ada orang buat duit dengan cara tu dan dia faham cara tu, biarlah. Biarlah. Yang bagi negativity, yang main cantas lah, masuk cantas, usaha effort orang tu hargailah. Jangan tak tahulah nak cakap macam mana. Dia dari segi civic satu hal, jiwa sendiri tu sama juga. Banyaklah nak diperbetulkan. Okay, selamat menyambut Ramadan. Saya kita Ramadan tahun ni lebih baik yang daripada tahun-tahun sebelumnya. Banyakkan ibadah, banyakkan sedekah. Doakan untuk saya juga, kesihatan saya, dan kelangsungan hidup saya, dan juga ekonomi saya juga, dan untuk anda semua juga yang mendengar ni. Okey, sama-sama kita berjaya hendaknya. Okey, amin ya rabbal alamin. Okey, kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera.